أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita dapat bertemu lagi pada hari. Dan saya juga bersyukur masih ada suara lagi. Kalau suara dah tak ada, kena batal kelas apa ya. Tapi Alhamdulillah masih berbaki sikit lagi suara ni. Moga-moga Tuhan izinkan untuk kita dapat terus dalam majlis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang berterusan. Hadis yang ke-6. Kita akan masuk hadis yang ke-6. Sebab bulan bulan 8 saya ke Mesir. Alhamdulillah semua tuan-tuan. Bulan depan tak ada lagi. Saya menghadap Nabi SAW ke Al-Madinah. Nanti kita jumpa pula bulan 9 nanti insya-Allah. Baik, hadis yang ke-6 iaitu menceritakan tentang kelebihan berwudu sebelum kita sampai ke masjid. Simple je. Sebelum kita keluar dari rumah, kita ambil wudu siap-siap. Lepas tu kita pun jalan ke masjid atau ke surau. Berbeza dengan satu orang yang daripada rumah dia tidak berwudu, dia sampai masjid baru dia berwudu. Nampak macam biasa dia sebab dua-dua akan sembahyang dan dua-dua akan berwudu. Tapi rupanya dengan hadis yang ke-6 yang akan kita dengar sebentar nanti, hadis ini menyatakan tentang kelebihan orang yang berwudu terlebih dahulu di rumahnya sebelum dia datang ke masjid. Maknanya perjalanan ke masjid dalam keadaan berwudu itu mempunyai fadilat yang besar. Lihat hadis yang saya datangkan di sini iaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi al-Naysaburi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Allahumma qul lahu wa li'ummi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man tatahhara baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keampunan buat beliau dan juga ibu beliau dan juga kita semua. Bila terjumpa nama Sayyidina Abu Hurairah, ambil peluang untuk kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan beliau dan ibu beliau. Kenapa tuan-tuan? Saya biasa sebut sebelum ni rasanya kerana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, atau nama betulnya ikut pendapat yang kuat, nama betulnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman, kita tahu leja dia, bin Sakhr. Sad kha ra, Sakhr. Kalau ikut dalam bahasa Arab, Sakhr bererti batu besar. Batu kerah, batu besar. Tengok orang dulu punya nama nama siapa? Bila datang Islam tu kau habis. Asal nama Sayyidina Abu Hurairah kalau ikut pendapatnya, nama betul beliau sebelum memeluk agama Islam adalah Abdul Syams, hamba kepada matahari.
ba'du. Datang Islam, akhirnya beliau mula agama Islam. Beliau bersama dengan Nabi sekitar 3 tahun je. Sebab beliau masuk Islam pada tahun berlaku peperangan Khaybar. Jadi beliau sempat dengan Nabi sekitar 3 tahun saja. Apabila beliau memulai agama Islam, Nabi SAW menukar nama beliau daripada nama jahiliyah yang berarti hamba kepada matahari, ditukar kepada Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Tapi nama ayahnya tak nak tukar sebab ayah beliau tidak memeluk agama Islam. Dan kemungkinan besar ayah beliau meninggal dunia sebelum Islam sampai. Kemungkinan. Sebab saya tak jumpa pula kisah tentang ayah beliau. Adakah ayah beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam sebab Islam tak sampai lagi? Sebab beliau berasal daripada Yaman. Sayyidina Abu Hurairah berhijrah daripada Yaman sampai ke Al-Madinah bersama-sama dengan beliau, ibu beliau. Tapi peringkat awal ibu beliau tak masuk Islam. Beliau saja masuk Islam, ibu beliau tak masuk Islam, tapi tinggal di Madinah. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu menceritakan kisah apabila Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Beliau sering mengajak ibu beliau agar memeluk agama Islam, tapi ibu beliau tak nak masuk Islam. Akhirnya satu hari beliau ajak ibu beliau maki Rasulullah depan Sayyidina Abu Hurairah. Tak nak masuk Islam, betul lah. Sampai maki Nabi sedangkan ada di Madinah masa tu. Maknanya memang tak nak masuk Islam. Sayyidina Abu Hurairah sedih. Sebelum ni tak pernah lagi maki Rasulullah. Kata tak nak gitu je. Kali ini maki Nabi. Lalu Sayyidina Abu Hurairah bertemu dengan Nabi SAW, memaklumkan kepada Nabi apa yang berlaku. Dan Sayyidina Abu Hurairah memohon kepada Rasulullah SAW agar baginda mendoakan untuk ibu beliau supaya ibunya masuk Islam. Rasulullah pun berdoa. Dan selepas itu Sayyidina Abu Hurairah balik rumah tu. Sampai di rumah, beliau ketuk pintu. Kata ibunya siapa? Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya, Ibu Hurairah. Ibu kata nanti sekejap dengar bunyi orang. Selepas itu ibu beliau mandi. Selepas mandi, dibukanya pintu. Kata ibu beliau, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Berkat doa Nabi dan juga berkat usaha bersungguh-sungguh Sayyidina Abu Hurairah mengajak ibunya masuk Islam, akhirnya sang ibu memeluk agama Islam. Kisah ini ada diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, antaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri di dalam satu kitab beliau yang bernama Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari banyak kitab, ada At-Tarikh Al-Kabir, ada Al-Adabul Mufrad. Yang biasa kita dengar adalah Sahih Al-Imam Al-Bukhari ya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dalam kitab Al-Adabul Mufrad pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ibuku, dan ampunkan dosa siapa saja yang pernah memohon keampunan untukku dan ibuku. Jadi sebahagian para ulama ambil peluang bila terjumpa mana-mana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah macam yang sedang kita baca ini, maka mereka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keampunan untuk Sayyidina Abu Hurairah dan juga ibu beliau, dengan harapan doa Sayyidina Abu Hurairah itu dimakbulkan Allah. Lalu yang berdoa untuk Sayyidina Abu Hurairah dan juga untuk ibu beliau, yang berdoa juga moga-moga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa orang saleh nak mula sahabat Nabi, insya-Allah makbul. Insya-Allah makbul. Walaupun kita taklah boleh confirm 100% makbul atau tidak, tetapi secara kebiasaannya doa orang yang dekat dengan Allah biasanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa, sesiapa sahaja, maknanya tak kira lelaki ke perempuan, sesiapa sahaja yang telah bersuci di rumahnya. Bersuci di sini maksudnya menghilangkan najis dan menghilangkan sebarang hadas. Kalau dia berhadas besar, maknanya dia mandi wajib. Kalau dia berhadas kecil, maknanya dia berwuduk. Sebab wuduk tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil, manakala mandi junub pula
tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Sesiapa sahaja yang telah bersuci di rumahnya, kemudian dia telah berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah, kemudian dia telah berjalan kaki ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah, untuk apa? Untuk dia menunaikan satu solat fardu daripada fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi kata, siapa yang berwuduk di rumah terlebih dahulu, dia bersuci, hilangkan najis, hilangkan hadas besar kalau ada, dan hilangkan hadas kecil kalau ada, dengan cara berwuduk. Kemudian dia berjalan kaki daripada rumahnya, dia berjalan sampai ke masjid atau ke surau. Kenapa? Untuk menunaikan satu solat fardu daripada 5 solat fardu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya 2 langkahnya. Bila kita berjalan kaki, maknanya kita akan melangkah kanan kiri begitu. Nescaya 2 langkahnya, salah satunya akan menggugurkan satu dosa, dan langkah yang satu lagi akan mengangkat satu darjat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maknanya orang yang daripada rumah berwuduk terlebih dahulu, kemudian dia datang ke masjid, sebenarnya dia sedang menanggung atau sedang direzekikan pahala yang sangat-sangat besar, ganjaran yang sangat besar, berbanding dengan satu orang yang dia daripada rumah, dia tak nak berwuduk di rumah, dia terus ke masjid dalam keadaan tak berwuduk, kemudian sampai di masjid baru dia berwuduk. Orang pertama lagi untung daripada orang kedua, sebab orang yang pertama setiap kali dia melangkah, satu kakinya melangkah, tergugur satu dosa. Langkah yang kedua pula naik darjatnya di sisi Allah. Langkah yang ketiga gugur satu dosa lagi. Langkah yang keempat naik satu darjatnya lagi. Langkah yang kelima turun satu dosa lagi, gugur satu dosa lagi. Langkah yang keenam naik darjat lagi. Berapa banyak langkah kita daripada rumah ke sini, kakak? Tak terkira gamaknya, kita pun tak tahu, kita pun tak pernah mengira langkah kita daripada masjid, daripada rumah ke masjid. Nak kata betapa banyaknya langkah dalam masjid daripada tandas ke sini pun tak berapa langkah, lebih daripada 25 saya rasa. Itu dalam kawasan masjid. Bayangkan kita daripada rumah berjalan menuju ke masjid, berapa banyak langkah yang telah berlaku, menunjukkan berapa banyak dosa-dosa kecil kita diampunkan oleh Allah, dan betapa banyak darjat kita makin ditambah, makin dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah terjemahan kasar tentang hadis ini. Dan hadis ini macam saya sebut tadi, hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita tengok pengajaran. Di sini saya datangkan 4 pengajaran. 4 pengajaran bagi hadis yang ke-6. Pengajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan bahawa orang lelaki dituntut untuk mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Orang lelaki. Sebab apa orang lelaki? Sebab orang perempuan lain. Orang perempuan pula, mereka dituntut untuk mendirikan solat di rumah, bukan di masjid. Walaupun boleh pergi ke masjid. Buktinya para sahabiah pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat daripada kalangan wanita, dalam bahasa Arab panggil sahabiyah, maknanya sahabat-sahabat Nabi daripada golongan lelaki, golongan wanita. Kalau lelaki kita panggil sahabi, kalau orang perempuan ada ta marbutah, sahabiyah. Jadi para sahabat Nabi daripada kalangan wanita, ada yang mendirikan solat di dalam masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidaklah menjadi masalah untuk orang perempuan datang ke masjid. Buktinya para sahabiah, para sahabat daripada kalangan wanita, mereka telah datang ke masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat berjemaah bersama dengan Nabi. Dalam masa yang sama, Nabi tidak pula menghalang mereka untuk datang ke masjid. Bahkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta para sahabat daripada kalangan lelaki supaya maafkan saya, Rasulullah pernah meminta para sahabat
dari kalangan wanita supaya jangan cepat bangun daripada sujud. Ambil masa sikit. Biar jemaah lelaki bila Nabi bangun daripada sujud nak ke rakaat contohnya, bila Nabi sujud Allahu Akbar, bangun ke rakaat yang seterusnya, Rasulullah minta orang perempuan jangan cepat sangat naik, bagi orang lelaki naik dulu. Agak-agak lah. Agak-agak maknanya berlalu sekitar dalam 3-4 saat contoh, supaya ketika orang perempuan bangun daripada rakaat ikutlah, kita kata sebagai contoh rakaat pertama ke rakaat kedua, atau rakaat ketiga ke rakaat keempat. Maknanya biasanya daripada sujud nak ke atas tu, nak ke qiyam itu, Nabi meminta supaya orang perempuan lambat sikit, supaya bila orang perempuan bangun, orang lelaki dah berdiri dah. Sebab apa tuan-tuan? Kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, kerana pada zaman Nabi SAW, pertama tidak ada tirai yang memisahkan di antara jemaah lelaki dengan jemaah perempuan. Macam kita disuruh kita ada tirai, dalam masa sembahyang kita tutup tirai, tak ada masalah. Secara fiqah memang tak ada masalah. Kalau penghadang antara jemaah lelaki dengan jemaah perempuan itu, kalau penghadangnya hatta kayu sekalipun, sekiranya di masjid, contoh setengah, kalau tuan-tuan pergi ke masjid-masjid orang Arab, kadang-kadang dia punya, dia panggil sitar, dia punya penghalang antara lelaki dengan perempuan tu ketika dalam masjid, kadang-kadang kayu tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam kita buat pakai kain lagi tak ada masalah. Cuma pada zaman Nabi SAW tidak ada penghadang, sama ada kayu ke atau langsir ke, antara jemaah lelaki dengan jemaah perempuan. Habis yang kita buat ni berdosa ke? Tidak berdosa juga. Tak semestinya bila Nabi tak buat, para sahabat tak buat, kita buat jadi berdosa. Tak begitu. Berdosa atau tidak perlu kepada kajian fiqh. Dosa ke? Adakah Nabi kata jangan ada penghadang antara lelaki dengan perempuan? Ada ke tidak? Setelah dikaji, tidak ada masalah penghadang di antara lelaki dan perempuan. Cuma saya sebut tadi, dari sudut sejarahnya tidak ada penghadang di antara lelaki dan perempuan. Yang pertama. Yang kedua, para sahabat Nabi SAW pada zaman ketika itu, mereka bukanlah seperti kita yang boleh dikatakan dalam berpakaian itu pakaiannya sempurna. Para sahabat kadang-kadang pakaiannya satu saja. Kita bayang, kita pakai jubah, dalam jubah ada kain, lepas tu di bahagian atas ada baju. Okey, dalam kain pula ada seluar dalam contohnya. Jadi ada banyak pakaian yang kita pakai sewaktu kita melakukan solat fardu berjemaah. Tetapi para sahabat baginda Rasul SAW, kebanyakan mereka datang sembahyang hanya dengan satu kain. Maknanya kadang-kadang sampai baju pun tak ada. Kerana pada zaman peringkat awal, tidaklah para sahabat itu memiliki kewangan yang besar. Jadi bila berpakaian tu, pakaian yang sangat-sangat asas, yang penting menutup aurat. Bila begitu, maka Rasulullah meminta orang lelaki bila Nabi sebut Allahu Akbar, naik terus. Orang perempuan lambat sikit. Sebab apa? Sebab takut ternampak aurat orang lelaki. Takut orang perempuan, dia nak bangun, orang lelaki masih dalam keadaan sujud, takut ternampak pula tanpa sengaja aurat orang lelaki. Maka dengan sebab itulah disuruh orang perempuan pada zaman baginda Rasul SAW untuk lambat sedikit naik ke atas. Macam kita tu tak ada masalah lah, insya-Allah tak akan berlaku nampak aurat lah. Jadi saya nak bagi tahunya bahawa pada zaman baginda Rasul SAW, wanita-wanita ketika itu datang ke masjid dan mereka tidak boleh diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk datang ke masjid. Cuma secara kajian fiqahnya, antara solat di masjid dan juga solat di rumah, mana yang lebih banyak pahala bagi orang perempuan?
Jawapannya adalah sembahyang di rumah. Habis ibu-ibu kita di belakang ni apa cerita? Datang ni akhir macam mana? Nak suruh halau balik ke rumah ke macam mana? Jawapannya tidak, bukan begitu. Sebab ibu-ibu datang kerana ada majlis ilmu, maka ketika itu tidak salah kalau nak sembahyang di rumah, habis main baru datang untuk semata-mata nak belajar, jadi susah pula. Maka datang sekali. Tapi katakan tidak ada majlis ilmu, kebetulan ustaz tak dapat datang, jam dia kata, contoh, maka ketika itu mana lagi afdal? Walaupun kedua-duanya berpahala, sembahyang di rumah pun dapat pahala, sembahyang di masjid pun dapat pahala. Tapi mana yang lagi banyak pahala bagi orang perempuan? Jawapannya adalah sembahyang di rumah. Itu yang pertama. Orang lelaki pula, orang lelaki memang sembahyang di masjid lah yang lebih banyak berpahala. Sembahyang di masjid lah yang lebih banyak yang berpahala. Apa buktinya? Hadis yang sedang kita pelajari ini. Jadi hadis ini, pengajaran pertamanya, menunjukkan bahawa orang lelaki dituntut untuk mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Maknanya kalau tak ada sebarang keuzuran, mohlah ke masjid. Maknanya begitulah macam tuan-tuan lakukan sekarang. Tetapi memang susah tuan-tuan. Buktinya kita dapat beza Jumaah pada sembahyang Jumaat dengan Jumaah pada sembahyang-sembahyang yang lain. Buktinya, itu buktinya. Katakan demo tak sampai lagi tempat kerja jauh, contoh jam isyak nanti macam mana? Ramai tak? Tak juga. Subuh lagi sikit, subuh lagi sikit. Zuhur, asar mungkinlah sebab orang tak ada di kawasan perumahan, masing-masing di tempat kerja. Tapi surau di tempat kerja penuh ke? Tidak juga. Sebab itulah hadis ini sebenarnya memberikan satu, orang kata apa, jentikan kepada kita supaya ambil penting solat berjemaah ini. Sebab apa tuan-tuan? Satu hari nanti biasanya kita akan terlepas juga sembahyang Jumaat. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di akhir hayat beliau sembahyang di rumah. Imam Malik guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, tak pergi masjid lah. Rupa-rupa padahal tengok secara zahir sihat, secara zahir nampak sihat, tapi tak pergi masjid dah. Tapi ini ulama besar tak pergi masjid. Bila dikaji, rupanya di akhir hayat beliau terkena penyakit kencing tak lawas. Dan zaman ketika itu susah. Kalau kencing tak lawas pergi ke masjid, takut kotor masjid, takut tercicih nanti. Jadi beliau demi menghormati masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sembahyang di rumah. Maknanya akan sampai biasanya sampai satu ketika kita mungkin akan sembahyang di rumah. Atau orang rumah saya sebelum ni rajin ke masjid, walaupun nak berjalan tu istilahnya kata orang Perak dah tak lalu dah nak berjalan, siap pesan dengan orang yang pergi masjid, sebelum sampai ke masjid singgah di rumah dulu, ambil aku, dia kata. Maknanya bila azan je dia pun tunggu kat luar. Mari satu orang bubuk berhenti, ambil atuk orang rumah saya, bawa ke masjid dekat je, tapi nak berjalan tu yang kawan dah umur kat 90. Masa tu dah umur kat 80, dah tak lalu, dah tak larat nak berjalan, tapi tetap pergi ke masjid. Sampai satu masa sekarang dah tak mampu dah. Nak naik kenderaan motor pun dah bahaya dah. Akan sampai satu keadaan biasanya mungkin kita tak akan dapat ke masjid. Tapi moga-moga Allah bagilah kesihatan kepada kita untuk terus dapat sampai ke rumah Allah sampai akhir hayat kita. Cuma kadang-kadang ada orang di akhir hayatnya diuji Allah, dia sudah tidak mampu untuk ke masjid, sudah terlantar di rumah. Contohnya nak ke masjid macam mana? Siapa yang nak memikul dengan katil-katil nak bawa ke masjid? Maknanya kalau sampai ke tahap tu istilahnya di rumah sajalah. Walaupun begitu, kalaulah yang sakit, yang tidak mampu ke masjid itu, sewaktu dia sihat dulu, dia orang yang melazimi rumah Allah, Allah yang Maha Pemurah tidak akan memutuskan pahala berjemaah kepada orang ini, walau dia terlantar di rumah dah 10 tahun tak ke masjid kerana dia sakit. Walaupun dah 10 tahun tak ke masjid, di akhirat nanti dia tengok 10 tahun
tak pergi masjid tu, pahala solat berjemaah, solat berjemaah, solat berjemaah. Padahal kawan tu tak pergi sembahyang jemaah pun, dah tak mampu, dah tak lalu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Kerana dia masa hidup dulu, masa dia sihat dulu, dia memang kaki masjid. Sebab tu orang yang pergi ke masjid ini akan mendapat naungan Allah Azza wa Jalla. Nabi sebut 7 sifat orang yang akan mendapat naungan Allah. Kalau kita tengok, semua umat Nabi kena ke situ. Semua umat Rasulullah akan ada. Orang ni mungkin dia ada 2 ciri, orang ni mungkin ada 4-5 ciri. Ada orang tu mungkin dia hanya ada 1 ciri saja. Tapi kalau kita tengok, perhati molek, semua umat Nabi Muhammad insya-Allah akan ada 1 sifat daripada 7 tu. Dan Nabi tidak perlu mensyaratkan kena ada 7 sifat pada satu orang baru dia dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu insya-Allah semua umat Nabi akan di dalam naungan Allah di mahsyar nanti. Masa orang semua panah tuan-tuan, dia tak panah, dapat naungan, dapat payungan arasy Allah. Umat Nabi Muhammad SAW insya-Allah seorang pun tak terlepas biiznillah. Sebab kata guru saya, walau macam mana sekalipun, walaupun satu orang tu mungkin tak macam-macam perangainya, tetap dia pasti akan ada 1 sifat. Antara yang pastinya adalah dia cinta Rasulullah, Rasulullah cinta dia. Dan Nabi menyatakan dalam 7 golongan tu, 2 orang yang saling cinta mencintai kerana Allah. Jadi semua umat Nabi sayang Nabi, dan Nabi sayang seluruh umat baginda. Maka sah-sahlah kita semua dalam naungan Allah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang dia bukan hanya ada 1 sifat, dia banyak sifat. Antaranya apa dia? Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang jantung dia tertinggal di masjid. Dia balik ke rumah, rupanya dia balik dekat jantung tak ada. Digambarkan begitu. Jangan tuan-tuan kata pula memang tertinggal sungguh. Jantung ada di badan kita, kalau dah tertinggal ke masjid, qalu lah tuan-tuan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan berjalan tak ada jantung, macam mana nak hidup, mana mahu tuan-tuan. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi, walaupun dia balik ke rumah, seakan-akan jantung hati dia tertinggal di masjid, tergantung di masjid. Mau tak mau dia kena pergi balik nak menengok jantung dia apa cerita. Sebab dia masa balik ke rumah, jantung dia tertinggal di masjid. Maknanya orang yang sentiasa datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata guru saya, Fadilatul Syekh Muslim bin Rushdi, orang yang datang ke masjid solat berjemaah ni, dia adalah yang terpilih daripada yang terpilih. Umat Nabi Muhammad semuanya terpilih, semuanya terpilih, semuanya hebat. Tetapi dalam ramai-ramai yang hebat ni, yang paling hebat adalah orang yang telah dianugerahkan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita biiznillah Subhanahu Wa Taala. Ni satu nikmat tuan-tuan. Kena bersyukur, kena ucap terima kasih sungguh-sungguh kepada Allah yang telah menganugerahkan kita kemampuan untuk sampai ke masjid. Jangan, tak tentu juga. Orang badan lemah boleh sampai ke masjid. Orang masuk gym kadang-kadang pengsan masuk masjid, tak boleh. Dia tak mampu untuk melangkah ke masjid. Padahal kalau ke gym, betul-betul kawan tu. Yang ke masjid ni kadang-kadang 1 pack je, tak sampai 6 pack, ada 1 pack je. Dia yang ke gym tu sampai 6 pack, tak sampai ke masjid, tak tentu juga. Jadi maknanya bersyukurlah kita kepada Allah kerana kita telah berjalan sampai ke rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Moga-moga nanti kita di akhirat menjadi tetamu Allah di syurga nanti pula biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi janganlah pula lepas kita rasa aku rupanya hebat, mana orang tu tak pergi masjid, jangan begitu. Sebab kita tak tentu juga, takut dia tak ke masjid kerana ada hal yang dia tak maklum kat kita. Dalam masa yang sama kita diminta untuk bersangka baik sesama umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada penyakit, kita tak tahu. Tapi nampak macam malas Ustaz, nampak memang segan dan ke masjid. Tak apa, walaupun mungkin itu yang berlaku, tak salah kita bersangka baik dengan dia. Ajak tak apa, ajak tak ada masalah. Kita maklumkan, kita ajak. Dia nak datang, alhamdulillah. Tak nak datang, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan satu hari nanti untuk dia dapat sampai ke masjid. Sebab apa? Orang yang sampai ke masjid ni macam saya sebut tadi, kalau dia satu hari nanti sakit, atau satu pagi tu udah terlepas kelas subuh, dia terlepas orang berkuliah, dia pula ya Allah terlelap, sudah sedar dah pukul 8 malam tadi banyak nohehnya,
Akhirnya tersedar lewat. Akhirnya dia pun semayang lah seorang-seorang dalam keadaan sedih. Oh, terlepas semayang subuh berjemaah. Di akhirat nanti, hari aku tidur dapat pahala semayang berjemaah. Sebab apa? Sebab dia ada keuzuran, tertidur. Cuba kalau dia jaga sampai ke masjid. Maknanya ini kelebihan orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kena daripada kecil lagi kita kena didik anak-anak kita sampai ke masjid. Biarlah dia bising di masjid pun, biar dia berlari di masjid pun. Sebab daripada dia tak sampai ke masjid, eloklah dia berlari dulu. Dia tak akan berlari selama-lamanya tuan-tuan. Sampai umur macam kita dia tak berlari. Cuba kalau tuan-tuan berlari, saya pun takut juga. Dalam kuliah berlari sini, ini dah lain macam ni. Sudah sa'i antara Safa dan Marwah. Itu menakutkan. Budak-budak biasalah. Tapi sekurang-kurangnya mereka daripada kecil lagi sudah berada dalam rumah Allah. Jiwa mereka diasuh untuk kenal Allah, dengar sabda Nabi. Yang ni nak selamatkan diri di masa dia besar nanti, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, pengajaran yang kedua. Lama benar ni pengajaran yang pertama, takut tak sempat belum nak pergi ke pengajaran yang keempat. Pengajaran yang kedua, kita disunatkan untuk berwuduk di rumah terlebih dahulu sebelum kita menuju ke masjid. Macam yang dizahirkan dalam hadis ini. Kenapa? Bayangkan sepanjang kita berjalan kaki daripada rumah ke masjid, setiap tapak kaki kita itu bukan kosong. Bukan kosong tuan-tuan. Pernah berlaku pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kumpulan orang Arab tu, rumah dia. Orang Arab dulu, sahabat-sahabat Nabi dulu, biasanya satu kampung tu adik-adik, saudara mara. Jadi dia ada banyak kampung. Setiap kampung tu biasanya dia pun satu keturunan. Jadi geng-geng keturunan ni, ni kampungnya. Anak beranak kawan ni pula, ni kampung ni. Jadi ada sahabat Nabi, rumah mereka agak jauh daripada masjid Nabi. Lalu mereka minta izin dengan Rasulullah, kami nak pindahlah dekat-dekat dengan masjid, buatlah rumah dekat-dekat masjid supaya senang dekat dengan masjid. Kata Rasulullah, jangan, teruslah kamu di rumah kamu walaupun jauh. Kerana setiap kali kamu sampai ke masjid aku, kaki kamu melangkah dengan tapak yang banyak. Maka banyak pahala yang akan kamu perolehi daripada perjalanan daripada rumah ke masjid. Tapi kalau dah dekat dengan masjid, mungkin tapak kakinya sikit, walaupun ada pahala, tetapi kurang dari sudut pahala yang dapat dikendong berbanding dengan mereka yang rumahnya agak jauh dan dia berjalan kaki menuju ke masjid. Jadi kita disunatkan untuk berwuduk terlebih dahulu supaya apa? Perjalanan kita daripada rumah ke masjid tidak sia-sia. Saya sebelum selalu baca hadis ni kadang-kadang terlupa juga. Di rumah tak ambil wuduk, tak apalah di masjid nantilah. Rupanya dah banyak rugi. Tapi semenjak dah main banyak kali hadis ini, baca banyak kali hadis ini, akhirnya rasa tak mampu dah. Kalau melainkan kalau dah kalau ada urusan yang terlampau terdesak, kena pergi segera, itu lain cerita. Tapi biasanya daripada rumah kita nak berwuduk, kemudian kita pun datang ke masjid. Yang ketiga, ini yang saya sebut tadi, langkahan kaki ke masjid adalah sangat besar ganjaran pahalanya, sehingga setiap 2 langkah akan menghapuskan satu dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah dan akan mengangkat satu darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita akan jumpa siapa buat begini-begini, Tuhan ampunkan dosanya. Siapa buat begini-begini, Tuhan ampunkan dosanya. Kata para ulama, dosa yang diampunkan itu bukan semua dosa sebenarnya. Walaupun Nabi sebut diampunkan semua dosanya, dosa yang diampunkan itu sebenarnya hanya merujuk dosa kecil kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar kita dengan Tuhan, kita kena mohon keampunan daripada Allah, bukan jalan dah ampunan. Kena minta kesilapan kita dengan Allah, dosa besar kita dengan Allah kalau ada, kena minta keampunan daripada Allah. Itu satu. Dan yang paling bahayanya dosa kita dengan orang. Dosa kita dengan orang banyak tuan-tuan. Dosa kita dengan orang, kalau orang tu tak maafkan kita, ya. Dulu kadang-kadang saya rasa macam benda ni remeh tuan-tuan. Tapi bila kita baca balik, dengar balik apa yang Nabi SAW sebut, tak berani rasa nak buat salah dengan orang. Antara salah dengan Allah dengan salah dengan orang, lagi susah salah dengan orang sebenarnya.
Sebab apa? Kalau Allah mudah mengampunkan. Tapi orang susah, tuan-tuan. Bahkan sewaktu kita berjalan, kita azan dulu, وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. Contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebut sewaktu kita nak berjalan daripada mahsyar ke syurga Allah Subhanahu wa taala, ada satu tempat namanya Qantarah. Mungkin kita bisa dengar, mungkin tak bisa dengar. Qantarah ni apa dia? Satu lokasi di titian sirat itu. Suatu kita melepasi daripada satu tempat ke satu tempat, sebelum kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, ada satu tempat namanya Qantarah. Kata Nabi SAW, Qantarah itu adalah tempat di mana siapa yang pernah menzalimi seseorang, yang dizalimi akan tuntut hak dia situ. Dia berjalan daripada awal mahsyar nak sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersekat di Qantarah. Di sinilah yang akan menyebabkan kadang-kadang ada orang muflis, tuan-tuan. Dia bawa banyak pahala. Dalam perjalanan awal itu dia banyak pahala. Tetapi bila sampai di Qantarah, dia banyak buat salah dengan orang. Akhirnya dia kena bayar dari sudut pahala. Contoh satu orang buat salah dengan orang, yang dizalimi akan kata, mari sini, bayar dulu kalau nak pergi syurga. Dia pun bayar. Dia pergi syurga, takkan tak bayar? Kalau tidak, tak ada jalan. Orang kedua kata, aku pula, kau pun pernah buat zalim dengan aku. Bayar lagi. Udahnya ada orang, tuan-tuan, habis pahalanya nak bayar saja. Dosa ada, dosa tak berbayar. Dosa ada, pahala habis. Lebih malang, ada lagi orang yang belum tertunai haknya, sedangkan yang menzalimi itu pahala dah habis. Yang ni lagi malang. Yang menzalimi kata, aku dah tak ada pahala, nak bayar macam mana? Orang yang dizalimi kata, kalau begitu ambil dosaku. Nah, ni dosaku, kau ambil. Itu dia anggap bayaran. Akhirnya, tuan-tuan, dosa sendiri dah ada, pahala habis. Mari pula tambah dosa orang, dihumban di api neraka, tuan-tuan. Sebab tu dengan orang ni janganlah kita buat salah. Usahalah mengumpat, mengutuk, janganlah menzalimi, ambil duit orang, buat zalim orang, tipu orang. Sekarang ni kadang-kadang setengah orang nak kaya, yang penting dia kaya je. Yang dia nak langgar orang ke, dia nak zalimi orang ke, dia nak rasuah ke, yang penting dia boleh dapat projek, dia sanggup buat. Apa dia nak jawab dengan Allah Ta'ala nanti, dan apa yang akan diterima di Qantarah nanti. Sebab itu dosa dengan orang tak terampun dengan sebab hadis yang ke-6 ini. Sebab tu kalau kita buat salah dengan orang, mintalah maaf sungguh. Cuma kata guru saya, tak payah cerita kita salah apa, sebab takut nanti dia tak tahu. Kita pun cerita, kata guru saya Fadilatul Syekh Husni, dengan sebab kita nak minta maaf, kita pun cerita. Dia kata, selama ni aku ingat kau baik dengan aku, rupanya belakang kau kutuk aku, baru aku tahu. Menambah mula. Elok kawan tu elok dengan kita sebab dia tak tahu kita kerja maki dia. Lepas tu kita kata, saya minta maaf. Apa saya pula? Kau buat apa? Nak cakap pun sebut salah. Cakap je lah. Dia pun cerita, selama ni setiap bulan saya peruntukkan 15 hari maki kamu. Setiap bulan, setiap bulan. Berapa lama dah? Dah 20 tahun dah. Memang sedap mengutuk kamu, nyembang dengan kau. Sedap. Saya minta maaf. Tiada maaf bagimu. Pasal. Sebab tu kata guru saya Fadilatul Syekh Husni, tak payahlah, cukup macam tu je. Saya minta maaf kalau ada buat salah, minta maaf. Sepanjang kita berkawan, kau ada salah silap, minta maaf. Satu, kalau kita pernah zalimi dia, pernah mengambil harta dia, pulang balik. Kalau dia tak tahu yang kita pernah mengambil duit dia secara haram, kita pernah curi duit dia, bukan kita lah, satu orang pernah curi duit satu orang, maka yang mencuri itu pulang balik. Bila dia kata duit apa ni? Adalah kita kawan lama, apa salahnya, tolong. Padahal kawan tu nak membayar kembali duit yang dia pernah ambil secara zalim.
pulang balik. Supaya apa? Supaya selamat dia di kontorah nanti. Katakan orang yang telah dizalimi itu dah tak tahu kat mana. Kata guru saya, kalau begitu banyakkan bersedekah, bagi kepada fakir miskin, bagi ke pihak masjid, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan pahala amalanku ini, hadiahkan kepada si fulan yang aku zalimi tersebut. Biar apa tuan-tuan? Biar dia tengok, ui banyak no pahala aku pada aku tak buat. Sampai di kontorah, dikesiankan kita. Oh, rupanya banyak juga salah kamu dengan aku, tapi pahala yang aku dapat sebab kamu punya doa pun banyak juga. Tak apalah, aku maafkan. Biar dimaafkan kita di situ. Sebab tu kita sendiri tuan-tuan, kalau ada orang buat salah dengan kita, maafkanlah. Kesian ke dia. Nanya dia tuan-tuan, daripada jauh berjalan sampai nak dekat sampai ke syurga, udah dihumban, dilontar masuk api neraka. Kesian ke dia. Kita ni kena ada jiwa sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW, macam Nabi sayang kepada seluruh umat baginda tanpa berkecuali. Jadi kena ada jiwa begitu. Kalau ada orang buat salah kita maaf je lah. Doa awal-awal tak apa, ya Allah, sepanjang aku hidup ni kalau ada siapa yang maki aku, siapa yang zalim aku maafkan ya Allah. Jangan azab dia, kesian dia. Kita pula kalau pernah buat zalim orang, macam itulah cara dia. Supaya apa? Supaya selamat kita di kontorah. Sebab tu jangan buat dosa dengan orang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat dosa, jangan buat dengan orang. Habis nak buat dengan siapa? Jangan buat dengan siapa-siapa. Dengan Allah pun jangan buat, dengan orang pun jangan buat. Tapi kalau ada orang buat salah dengan Tuhan, cepat Tuhan ampunkan. Tengok macam ni, sekali langkah-langkah dia terampun dosa. Baca doa sikit dapat pengampunan dosa. Tapi dengan orang payah. Sebab tu jangan buat salah dengan orang. Dan mohon maaflah. Bantu orang Melayu bagus, dia ada maaf zahir dan batin. Itu bagus tu. Mari kita minta, yang kamu tahu, yang kamu tak tahu, maaflah ke layak. Dia pun samalah, saya pun juga. Jadi kedua-duanya bermaafan, biar kosong-kosong, supaya kita cepat sampai ke syurga, tak tertahan di tol kontorah itu. Kalau di sini kalau nak lalu tak cukup kredit, kurang-kurangnya orang marah juga, tapi bolehlah juga lalu. Kalau kat sana tak cukup kredit nak masuk syurga, dihumban dalam api neraka. Wali'azubillahi min zalik. Pengajaran yang terakhir, berjalan kaki untuk menunaikan solat fardu di masjid adalah lebih bagus daripada menaiki kenderaan. Sebab Nabi kata masya. Nabi sebut summa masya, kemudian dia telah berjalan kaki. Jadi kata para ulama, kalau kita nak pergi sembahyang di masjid atau di surau, paling afdal berjalan kaki. Kalau tuan-tuan duduk dalam kawasan ni, lagi silam orang berjalan kaki lah. Tapi kalau duduk jauh sikit, kalau tidak ada sebarang mudarat, jalan kaki lagi elok. Walaupun kita ada kenderaan, berjalan kaki lebih afdal. Sebab disebut dalam hadis ini secara khusus, orang itu berjalan kaki. Kerana berjalan kaki ke masjid, sebagaimana dinyatakan oleh Zainuddin Ibn Rajab Al-Hambali, adalah lebih berendah diri dan menghina diri kepada Allah Ta'ala. Orang berjalan kaki ke masjid, dia terasa ada nilai tawaduk tu lebih sikit. Berbeza kalau dia naik kereta, nak pula kereta mahal, orang tengok, mudah nak pergi masjid pun ada rasa lain macam. Tapi kalau berjalan kaki, orang tengok dia, jalan kaki dia, macam mana? Dia ada unsur tawaduk yang lebih sikit. Sebab itu afdal berjalan kaki kalau ke masjid. Tapi kalau tak mampu, tak apalah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa apabila kita ingin melakukan sebarang ibadah, kita disunatkan berjalan kaki untuk melakukan ibadah tersebut. Tak kira lah sembahyang ke, apa ibadah ziarah orang ke, eloknya jalan kaki kalau berkemampuan, sekiranya kita berkemampuan. Al-Imam Asy-Syarwani sewaktu memberikan komentar terhadap ucapan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, menyatakan bahawa berjalan kaki untuk melakukan sebarang ibadah adalah dituntut, melainkan ibadah haji. Ibadah haji yang afdal, walaupun boleh berjalan kaki, walaupun mampu berjalan kaki, tapi yang paling afdal adalah berkenderaan. Kerana berkenderaan untuk menunaikan haji adalah lebih tuntut daripada berjalan kaki. Alhamdulillah, 4 pengajaran ringkas berkaitan dengan hadis yang menceritakan kelebihan berwuduk sebelum kita ke masjid. Alhamdulillah. Kalau ada sebarang soalan ataupun sebarang pertanyaan atau sebarang komentar sebelum kita menangguhkan majlis. Dosa dengan jin. Macam soalan tu. Tuduh jin, takut juga. Saya dah fikir tu juga.
kita ni udah terkena jin terkejut, aku buat bila menuduh dia saja kan. Takut juga tu kan. Sikit-sikit ni jin, padahal bukan jin pun kan. Ada binatang apa bunyi sikit, jin kacau kita, sikit-sikit jin. Takut juga tu kan. Saya pun tak tahu, dalam kitab tak dibincangkan pula tu. Tapi seram jugalah kalau jin tu jin yang tuntut kita di kontorah. Udahlah manusia menuntut di kontorah, mari pula hantu-hantu jin-jin jin Islam lah insya-Allah. Sebab jin kafir dah jatuh awal dah, sampai kontorah dah. Yang sampai di kontorah tu orang Islam je. Takut ada jin Islam, kamu dulu pernah maki kami, minta sikit lah. Takut jugalah. Eloknya tak payahlah. Sebab benda gaib ni kita tak tahu. Sebab tu saya sendiri peribadi, kerana setengah ini buatan ni sah kena ni, eloknya tak payahlah kita menuduh jin pun tak pasal dia kena tuduh. Takut dia berdendam dengan kita tu kan. Allah Ta'ala alam. Tapi soalannya lain macam. Udah saya nak balik pun takut nanti kan. Okey, terima kasih. Ada sebarang soalan lain kalau ada? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau separuh jalan batal wudu, tengoklah kalau dekat lagi dengan rumah, patahlah balik ambil wudu. Tapi kalau dah dekat dengan masjid, nak patah semula, terus je lah. Sebab kita ada keuzuran, bukannya kita saja nak membatal-batalkan wudu. Jadi kalau dah terbatal wuduk di tengah jalan, dah dekat sangat ke masjid, teruslah ke masjid, ambillah wuduk di masjid. Tapi kalau masih bawa keluar rumah, Allah terbatal, apa salahnya masuk kejap. Kalau kita tertinggal kunci pun, kita balik ke rumah semula ya. Jadi kalau sekadar perjalanan itu tidak menjadi masalah dan kita rasa sempat lagi dan lagi berjemaah, apa salahnya ambillah wuduk semula di rumah. Dan dalam hadis ini disebut jalan kaki. Habis kita yang berkenderaan ni macam mana? Saya datang pada Kajang tadi, tak ada pahala ke macam ni? Padahal saya dah ambil wuduk sesat daripada tempat saya duduk tu, daripada pejabat tu. Dalam hadis tak diceritakan. Tetapi moga-moga Allah yang kasih kepada kita memberikan. Macam saya memanglah kalau saya jalan kaki tuan-tuan, bukan kuliah maghrib dah, kuliah tengah malam tak sampai. Sampai-sampai pengsan terus orang sembahyang jenazah. Berniat nak sembahyang, nak mengajar, berakhir dengan sembahyang jenazah. Berjalan kaki daripada Kajang ke sini, orang pun nak sampai. Tapi kalau rumah dekat, nak berjalan, nak kereta juga, yang tu yang takut. Sebab rumah dekat tak ada masalah kesihatan, tapi nak juga naik kereta, takut tak dapat pahala ni. Dekat tu berapa kilo, ikut tengok kita punya ni lah. Tengok kebiasaan kita, dekat tu berapa kilo, tak disebut dalam kitab juga. Tengok agak-agak berapa. Kalau kita, maknanya kalau berjalan lebih kurang dalam 10 minit, 5 minit, dekat lah tu. Tapi kalau sampai setengah jam nak berjalan, jenuh juga tu banyak. Sampai-sampai takut mengah, naik pula darah, lahir pula jadinya. Sebab tu ikut kemampuan. Tapi kalau rumah dekat dan kita tak ada masalah kesihatan, eloklah kita berjalan kaki supaya dapat pasti yang kita memang dapat pahala yang disebutkan oleh hadis yang ke-6 ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Bagus juga abang sebut berapa kilo tu kan. Sebab dalam kitab tak disebut, tetapi biasanya dalam perbahasan fiqh, dekat dan jauh ni berdasarkan uruf, berdasarkan kebiasaan. Kita rasa dekat ke jauh. Jadi melihat kepada suasana kebiasaan lah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih. Kita tangguhkan sama-sama majlis kita dengan salawat ke hadrat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته